السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini meneruskan kelas Riyadhus Salihin, hadis yang berikutnya. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفتصدقوا بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فثلوث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. إنك إن انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفف الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك؟ قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا إذ ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضرك بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة. Hadis
yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Hadis muttafaq alaih. Hadis ni dia agak panjang sikit. Berhubung dengan kisah yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa dia Sa'ad ni? Sa'ad bin Abi Waqqas, atau lebih dikenali dengan Abu Ishaq, kunyah dia, merupakan salah seorang daripada 10 yang telah disaksikan nama-nama mereka ini sebagai ahli syurga. Lepas itu dia kata sini, ahad al-asharah al-mashhud lahum bil jannah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang daripada 10 yang nama mereka telah disebut, telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli syurga. Ini khabar gembira lah. Sebelum mereka wafat, mereka telah dijamin tempat duduk mereka di dalam syurga. 10 orang yang kita kenali sebagai 10 sahabat ahli syurga. Abdul Rahman bin Auf, Zubair ibn al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Zaid bin Thabit, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, kan 10 yang dijamin syurga. Dan sahabat-sahabat lain jugalah yang Nabi SAW sebut mereka ni sebagai ahli syurga. Baik. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia merupakan orang yang pandai sebagai ahli di dalam panah. Dia ni terlibat di dalam peperangan Badar, dan dia merupakan tentera pasukan pemanah. Dia antara panglima yang hebatlah. Dia masuk Islam ketika umur dia 17 tahun. Dan dia meninggal pada usia 82 tahun. Umur panjang. Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan sahabat muhajir yang terakhir meninggal dunia. Maknanya apa? Sahabat daripada Mekah yang pindah pi Madinah tu, yang dikenali sebagai Al-Muhajirun. Kalau dia duduk Madinah, kita panggil Ansar. Kalau dia asal Mekah, mai ke Madinah, kita panggil Muhajir. Plural dia Muhajirun, orang yang berhijrah. Kalau asal Madinah, Ansar. Kalau mari duduk di Madinah tapi asal daripada Mekah, Muhajir. Salah seorang muhajir Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya dia bukan orang Madinah, dia bukan penduduk asal Madinah, tapi dia orang Mekah. Sahabat yang terakhir meninggal, yang mari daripada Mekah. Abu Bakar mari Mekah, Ali mari Mekah, Uthman mari Mekah, Zubair mari Mekah. Ni sahabat-sahabat yang datang daripada Mekah ni, yang terakhir meninggal dunia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikatakan, wallahu ta'ala a'lam, dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, kubur dia ada di China. Dikatakanlah. Tetapi dalam riwayat sirah
dia meninggal di satu wilayah Aqiq, berdekatan dengan Mekah, berdekatan dengan Mekah Madinah, Aqiq. Jadi riwayat yang kata dia meninggal di China itu, wallahu a'lam, dari sudut riwayatnya tak kuat lah, kan? Dia berkata ada kubur Sa'ad di China, kita tak tahulah Sa'ad mana. Tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau tengok dalam riwayatnya, dia meninggal di wilayah yang berhampiran dengan Madinah. Dia lari ketika itu berlaku pertelingkahan di antara sahabat Nabi, Ali, Muawiyah. Dia tak mau terlibat, dia keluar daripada Madinah. Itu dalam riwayat sebut macam itulah, wallahu taala a'lam. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ni orang berani. 17 tahun dia masuk Islam. Ada beberapa cerita menarik tentang dia. Pada satu malam, Nabi tak berapa nak selesa, lena, bimbang, takut ada orang nak mari buat apa-apa dekat Nabi. Dalam hadis tu cerita, Nabi sebut, Nabi ni keluar masuk, keluar masuk, tak boleh lena, takut ada orang mai buat tak ketahuan. Baik, Nabi sebut akan muncul seorang lelaki yang berani datang untuk menjaga Nabi. Tiba-tiba dengar satu orang mari. Nabi tanya, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa tujuan datang? Nak jaga rumah Nabi, hirasah, nak duk berkawal. Tiba-tiba Sa'ad muncul, tawar diri dia nak jaga rumah Nabi. Dalam riwayat tu sebut, selepas daripada Sa'ad offer diri dia nak jaga rumah Nabi, barulah Nabi boleh tidur lena. Dalam hadis tu sebut, Nabi tidur dalam keadaan keletihan. Awal tak boleh tidur, takut, risau, bimbang. Bila mari Sa'ad tawarkan diri nak berkawal di hadapan rumah Nabi, barulah Nabi tenang, nak boleh tidur. Nabi tidur dalam keadaan yang selesa sehingga dengar dengkuran Nabi. Nabi tidur sehingga berdengkur. Itu antara cerita menarik tentang Sa'ad ni. Bila Nabi kata akan muncul seorang lelaki yang berani, yang mari itu ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyaklah cerita dia kalau kita nak baca tentang perang dia ni. Masa dia awal-awal masuk Islam, mak dia Hamnah tak setuju anak dia masuk Islam. Dan Sa'ad terkenal sebagai anak yang sangat taat kepada ibu dia. Jadi apa yang mak dia buat? Mak dia telah buat mogok lapar. Dalam riwayat sebut, halafat Ummu Sa'ad alla tukallimahu abadan hatta yakfura bidinihi wala ta'kula wala tashraba. Telah bersumpah ibu Sa'ad bahawa dia tidak akan bercakap dengan Sa'ad. Dia tidak akan berbicara dengan Sa'ad sehinggalah Sa'ad keluar daripada Islam, murtad. Dan dia juga bersumpah tak akan makan dan tak akan minum. Dia ugut Sa'ad. Ni yang kata mak Sa'ad ni, bila dia dengar anak dia masuk Islam, dia kata apa?
Dia kata dia tak akan sentuh makanan. Dia tak akan minum walau setitik air. Dia akan biak diri dia mati kalau Sa'ad tak murtad. Tapi tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi ni bila mereka masuk Islam, mereka tak akan keluar balik. Mak dia telah guna jalan yang agak keras, ugut. Ni bukan soal tak kahwin dengan pilihan orang tua. Ni bukan soal tak ikut cakap nak pilih kerja ke apa ke. Ni soal agama. Dia kata kalau hang nak suruh aku makan, hang keluar daripada agama Islam yang hang masuk ni. Saat ni tuan-tuan, dia tak peduli lah pasal benda tu benda yang salah. Kita dalam agama ni memang disuruh bermuamalah, taat, sayang, berurusan dengan ibu kita walaupun berbeza agama. Sebab itu saya sebut dalam kuliah-kuliah kita yang lalu, kalaulah kita diberikan seorang ibu yang tidak beriman, ibu yang ahli maksiat, ataupun ibu yang berbeza agama, kita tak boleh guna alasan tu untuk menderhakai ibu bapa kita. Saya nak taat pada dia pasal apa? Dia semayang pun tak betul. Mungkin ibu bapa sebahagian kita, pasal itu tuan-tuan, anak-anak tidak boleh layan mak bapak dia berdasarkan keadaan mak bapak dia tu macam mana. Saya dah sebut dah dalam kuliah-kuliah kita, kalau tuan-tuan ingat. Dia kata saya tak bela pak saya pasal dulu dia tak bela saya. Tak betul. Dia tak bela kita tu dosa dia dengan Tuhan. Bila kita pula ambil tindakan yang sama, tak mau bela dia, lawan dia, kita pula berdosa. Macam tu juga suami isteri. Isteri dia, suami dia ni mungkin tak bagus, mungkin tak, tapi taat, tetap taat. Kita bukan hanya taat pada ibu yang beriman, suami yang beriman, tak. Suami kita macam mana pun kita kena taat. Kalau dia tak semayang pun kita kena taat. Pasal apa hang tak masak nasi? Dia jemaat pun tapi tak betul. Bila yang kita boleh tak taat pada dia? Bila? Mak bapak kita ke, suami kita ke, hatta pemerintah kita kena taat. Dia teruk lagu mana pun kita kena taat. Mak kita teruk macam mana, pak kita teruk, hatta berbeza agama, pak kita Hindu, mak kita Hindu, pun kita kena buat baik. Quran kata apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaklah kamu mempergauli mereka dengan cara yang baik. Kalau mak bapak yang kapiak pun Tuhan suruh buat dengan cara yang baik, tambah mak bapak yang Islam yang mungkin ada kekurangan. Kita doalah supaya dia berubah. Tapi kita tak boleh. Pasal apa hang lawan mak hang? Dia kan boleh pakai, bukan boleh kira. Tak betul. Kadang-kadang tuan-tuan, manusia ni adalah lemah dia, kurang dia. Suami ni ada benda-benda yang dia lemah. Tetapi saya nak sebut kekurangan dan kelemahan suami tadi ni, ibu bapa tadi ni, tak menghalalkan kita untuk lawan dia. Derhaka pada dia tak boleh. Kita hanya tak wajib, tak boleh taat ni bila dia suruh benda yang mungkar. Kena beza. Kalau dia tak suruh kita buat benda mungkar, dia buat, itu urusan dia. Dia ni kaki ekor, dia ni main nombor ekor, tapi dia tak pernah ajak kita main.
Kita kena taat tak suami macam tu? Kena taat tak? Kena. Kena masak nasi, kena basuh baju, kerja rumah tangga kena buat. Tapi dia main nombor ekor tu dosa dia. Dia suruh kita masak nasi, dia suruh kita basuh baju, dia suruh kita buat kerja. Kita kena taat. Dia suami kita. Bila yang kita tak taat dia? Bila dia suruh kita pergi beli ekor. Dia goat. Hari tu dia goat. Tak boleh pergi kedai ekor. Dia panggil kita, "Oi, Ahmad Zat, awak ada apa abang? Aku hari ni goat. Tak boleh nak berjalan. Sat lagi hampir Zat kedai tepi Watson tu. Sebelah Guardian tu. Dekat dengan Pizza Hut tu. Depan KWSP tu. Nak buat apa abang? Habis beli Zat. Aku tulis dah nombor. Ni ada ni. Tuan. Jangan silap pula. Toto hak mana? Magnum hak mana? Hang habaq kat Cina tu dia kenal aku lah. Duit pun siap dah aku dah bagi dah. Hang silap menjaga. Arahan telah keluar. Maka ketika itu tuan-tuan, sebagai seorang mukminah, wanita yang beriman, kena habaq elok-elok. Abang, arahan ni saya tak boleh taat. Sebab yang ni arahan yang bercanggah dengan hukum syarak. Kalau abang suruh pergi beli mi mamak depan Masjid Kangak tu, saya pergi. Kalau suruh pergi beli cendol dekat Pejabat Telekom tu, saya pergi. Tapi kalau nak suruh pergi beli nombor ekor ni, minta maaf. Tu baru betul. Bukan kata taat membuta tuli, dan juga bukan lawan, tetap lawan. Ini tak kira arahan apa, jekah laki dia, marah, lawan. Tak boleh. Walaupun laki dia tu mungkin kaki maksiat, tapi perempuan ni boleh masuk neraka kalau lawan laki tu. Dia bukan lawan laki hak tok lebay lah. Laki hak tak tok lebay pun kalau lawan tetap berdosa. Ni kena bagi faham elok . Kalau laki baik bolehlah kita taat. Kalau laki pun macam kacang hantu ya, macam dengan apa, nak taat apa, tak boleh. Sebab dia walaupun lagu mana hamlau lagu mana haprak pun tetap suami, bukan anak-anak kita. So kena bagi ketahuan elok-elok. Tapi dia tak bagi, itu dosa dia. Allah akan ambil tindakan pada dia. Yang dia mengabaikan tanggungjawab, yang dia langgar arahan Allah, yang dia melakukan dosa, Tuhan akan ambil tindakan pada dia. Tuan-tuan, saya nak kongsi sikit. Sangat dengarlah cakap mak dia? No, saya tak dengar. Tapi adakah dalam dunia ni mak ayah yang suruh kita buat benda tak elok ni? Tak ada lah. Mak ayah orang-orang beriman ni, mak ayah yang tak ada lah dia nak suruh anak dia. Sebab itu kadang-kadang mak ayah yang teruk, dia tak mau anak dia pun jadi lagu dia. Dia akan harap anak dia jadi lebih baik pada dia. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita tengok naik motor. Saya pergi di Sabah. Ada program untuk anak-anak Muslim. Sebahagian ibu bapa, tak payah Sabah lah, Perlis ke sama mana pun ada lah kes ni. Ibu bapa yang mari hantar anak-anak kursus atau camp, sebahagian mereka mungkin kita tengok pada penampilan tak menutup aurat, kan, kekurangan sana sini, tapi dia menginginkan kebaikan untuk anak dia. Jadi kita sebagai anak ni doakan. Pasal itu agama, kalau anak masuk Islam, tak putus hubungan. Pasal itu kita di Perlis,
Saya ingat tuan-tuan pun jelas, tak perlu tukar bin Abdullah. Kekalkan nama bapa dia, Mutusami, Murugan ke apa nama anak pak dia tu, kekalkan. Sebab itu memang pak dia. Dia kata anak saya ni lepas masuk Islam, bukan dia buang saya saja, saya pun dia buang, nama-nama saya pun dia buang. Ini Abdullah mana ni? Sedangkan di zaman Nabi mana ada bin Abdullah kan? Umar masuk Islam, pak dia Al-Khattab tu, Al-Khattab masuk Islam tak? Tak. Khalid bin Al-Walid, Al-Walid tu masuk Islam tak? Tak. Khalid bin Al-Walid tu tak bin Abdullah pun. Tidak, Umar bin Abdullah, Khalid bin Abdullah. Semua bin. Bahkan kita disuruh balik. Depa kata payah kita balik nak makan pinggan mangkuk depa. Apa masalah? Kan? Pinggan mangkuk depa yang mana tak zahir, ada najis, gunalah. Kan? Makanlah, tak ada masalah. Saya ingat depa pun di zaman Rasulullah ada di kalangan sahabat mari tanya. Mereka duduk dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, yang mana bekas-bekas makanan mereka juga digunakan untuk makan babi. Nabi kata apa? Basuh, makan. Makna bukan, faham tak basuh makan apa? Faham tak? Bukan basuh babi tu. Basuh pinggan tu guna. Sebab kita tak naklah tuan-tuan balik mai. Apa perasaan tuan-tuan kalau anak tuan-tuan balik mai dia tak pinggan, simpan. Dia pun buat keluar dari beg dia, ni gelas pinggan atau tentu dia memberi persepsi yang buruk. Betul tak? Gunalah, tak zahir pada kita. Dia pun tak serve lah makanan yang haram tu. Boleh? Di Penang, saya pergi Penang, dia pun ajak makan nasi kandang. Nasi kandang Penang ni sedap lah kan. Ada nasi kandang baby. Nasi kandang baby, tahu nasi kandang baby? Nasi kandang yang dijual di pasar dekat Paya Terobong. Nasi kandang, dikatakan siang tempat. Dia tuan-tuan, kita di Poli alhamdulillah lah tak nampak lah babi rata-rata kan. Tapi kalau orang jual babi jauh pada tempat kita, tak ada masalah. Mereka makan, bukan kita makan. Betul tak? Tuan-tuan jangan faham pula. Tuan-tuan bawa mi lalu tepi babi, masuk aura dia. Habislah mi aku. Dia bukan COVID, dibawa oleh udara. Kita hidup kadang-kadang dalam ketakutan. Hok nu babi, hok ni babi. Kan? Yang nu ada gelatin, nu ada gelatin ni. Bismillah, makanlah. Kan? Boleh tak? Boleh. Baik. So, urusan kita dengan orang bukan Islam sama. Kita boleh bermuamalah mereka, makan dengan mak ayah kita yang bukan Islam, balik rumah mereka, tidur rumah mereka. Tak ada masalah. Kalau rumah mereka ada kuil, ada tokong ke apa, itu urusan mereka. Kita jangan duk pergi sama. Kita urusan kita. Boleh tak kita nak semayang dalam rumah tu? Pasal apa tak boleh? Kita balik rumah mak kita, dia Cina, dia bukan Islam. Boleh tak kita nak semayang? Boleh. Melainkan kita ni kadang-kadang bukan rumah orang Islam pun kalau balok siapa tu ya. Semayang, tempat bersih, bilik elok, salat. Tapi dia kata lah rumah tu ada tokong. Hang semayang tu hang sembah tokong ke? Hang menghadap kiblat. Menghadap kiblat, semayang lah. Tokong tu urusan dia.
Quran kata, wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Kalau mereka suruh kamu mensyirikkan Allah, baru jangan ikut. Tapi kalau mereka tak suruh, baik. Itu cerita Mak Sa'ad bin Abi Waqqas, dan saya kaitkan sikit dengan kehidupan kita dalam bermasyarakat dengan orang bukan Islam. Kadang-kadang orang kita ni dia pelik. Ada satu kes, satu orang hamba Allah pergi hospital, dia mati-matian. Depa SMS kat saya, tak mau terima darah selagi mana tak tahu darah siapa. Tu dia. Tahu tak darah? Kena tambah darah. Dia nak tahu tu darah siapa. Darah Islam ke, darah kafir ke apa. Pasal dia takut darah tu masuk dalam dia jadi darah babi. Apa punya fikir? Yang pelik orang kita ni, dia tengok orang bukan Islam, dia nampak benda-benda najis apa semua tu. Tapi tang duit orang bukan Islam, halalan thayyibah pula. Nampak? Saya kata kalau dia tak mau, biar pergi. Dia tak mau, dia nak ambil darah yang Muslim muttaqin. Jenuh. Kena cari darah tu imam. Kan? Ini pun ada kekeliruan dalam masyarakat kita. Sedangkan kalau kita terima darah bukan Islam pun tak menjejaskan kita. Tuan-tuan, dia makan, katalah dia makan khinzir, kita sentuh dia, jadi apa? Najis tak? Tak. Itu apa masalah? Payah sangat tuan-tuan nak faham. Satu ekor babi dia lari, bang, dia belaga pokok harum manis, mampu tang tu. Kita pun lama tak pergi tengok pokok harum manis, mati mereput, kering, pi tinggal tulang rangka, habis segala zat, khasiat, nutrien apa semua tu menjerak masuk pi dalam pokok tu. Mai bulan 3, pokok tu bebuah punya tak sangka. Pelik. Yang pokok lain ada 2-3 biji, pokok tu tak sangka. Kita pun kata khasiat tu dah pasal. Maka bolehkah kita makan? Maka ketika itu kalau nak jawab, tuan-tuan kena panggil kita pergi makan dulu. Pasal kita nak kena rasa. Kupas mai sebiji. Dia kata pokok ni lah kebau pendek tu belah. Kupas mai nak rasa. Kita pun rasa tak boleh nak jatuh hukum lagi. Kupas lagi sebiji. Makan 2 biji, bungkus 2 kilo. Pasal apa? Tak boleh jatuh hukum, tak jumpa rasa babi tu. Boleh tak boleh? Kata para ulama, mana ada lah lam-pelam tu jadi pelam rasa babi. Tak ada lah. Kan? Kita tanam di kubur, orang mati, zat-zat kubur, orang tu masuk pergi dalam jambu tu dia bebuh jambu ni. Cuba makan, ada rasa Tok Wan tak? Agama kadang-kadang fikir guna otak jadi kartun. Keluar mai buah apple, buah jambu lah yang duk fikir dia masuk. Pakai tek ayam jadi jambu tek ayam apa? Buah tu hukum buah tu lah. Kan? Itu kita kena faham. Baik. So kita sambung balik cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang untuk ziarah dia. Okey, telah datang untuk ziarah dia. Baik. Dalam sebahagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila pergi jumpa Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana ketika itu dia dalam keadaan sakit yang sangat teruk, sakit yang boleh membawa kepada maut. Bila Nabi SAW pergi, tuan-tuan, dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi pegang dahi dia. Nabi pegang dahi Sa'ad. Dalam riwayat juga sebut pegang perut Sa'ad.
Jadi menunjukkan kepada kita antara sunnah bila kita nak tengok rawat ruqyah orang sakit, pegang tempat yang dia sakit atau tempat yang mungkin selesa lah untuk kita pegang. Sunnah. Bila tuan-tuan pergi tengok orang sakit, antara sunnahnya touch, pegang. Seperti yang Nabi buat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi pegang dahi dia, sentuh, letak tangan, letak di perut. Kawan kita sakit kaki, pegang kaki lah. Yang duk pergi pegang telinga, buat apa? Dia tahu, mai aku nak pegang telinga. Pegang tang sakit. Sunnah ini juga bukan kita buat pada orang sahaja, tapi kita juga buat pada diri kita. Artinya, kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan juga boleh pegang tempat yang tuan-tuan sakit tu. Sentuh tempat yang tuan-tuan sakit tu, kan? Sakit belakang ke, sakit kaki, pegang. Kemudian Nabi baca Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, Nabi pegang dahi dia, Allahumma shfi Sa'ad, Allahumma shfi Sa'ad, Allahumma shfi Sa'ad. Ya Allah, kau sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, kau legakanlah Sa'ad. Ya Allah, kau berikanlah kesembuhan kepada Sa'ad. Sunnah kita buat. Bila kita pergi, anak-anak kita menangis ke apa, pegang kepala dia, pegang muka dia ke, tangan dia ke apa, sebut nama anak cucu kita tu, baca Ya Allah sembuhkan, Bismillah. Ini sunnah. Dia nampak kemah lah sikit. Baca jauh, baca kok jauh pun boleh. Tapi kalau kita pergi, sunnah kita pegang tempat yang dia sakit. Okey? Tapi bagi ketahuan lah, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sekali lagi dia jadi lain, kok boleh sakit lah. Kan? Kalau mai dekat kita perempuan, dia tahu, Ustaz, anak saya ni sakit, panggil dia mai. Dia bumbuk mai nak darah. Kita kata okey, tak apalah, duduk kat tu. Pastikan bapak wali dia ada, bapak dia duduk tang ni. Kita pun nak baca, ambil ayat ke, ambil sikit. Lepas tu kita pun baca Bismillahi arkiki ka arqiha ka apa ka Allahumma rabban nas. Baca kok jauh cukup, pasal dia bukan mahram. Ini saya tengok dalam video-video. Woi, sakan. Dia kata dalam hadis suruh pegang. Betul lah, dalam hadis suruh pegang. Nabi pegang siapa? Sa'ad ke Sa'diyah? Sebahagian, saya nak ingatkan tuan-tuan ni, sebab sebahagian orang dia tertipu dengan penampilan. Mau dengan saya lagu jubah putih, kepiah putih, janggut sejemput, takkan tak percaya. Minta, siapa dia ni? Ayah dia minta duduk luar sikit. Pasal apa? Pasal dia tak berapa nak jadi kalau ramai-ramai ni. Memang betul, kalau ramai-ramai dia tak jadi. Yang nak jadi sangat tu bila? Dalam duk kata, dalam duk ceramah, dalam duk habaq, dalam duk jekah, esok keluar metro dicabul oleh Tok Bomo, dirogol oleh perawat, diraba oleh ustaz. Pasal apa? Pasal duk percaya lagu ni. Lama ustaz berobat anak kita, abang oi. Hantu apa yang lekat kat anak kita? Hantu apa yang berobat tu berhantu? Mana boleh? Etika dia mesti ditemani oleh la yakhluwanna ar-rajul
tak boleh bersendirian. Rajul ma'amra'atin, bersama dengan perempuan, tak ada mahram, kena ada. Kalau dia bawa mai anak laki-laki, mai saya nak pegang, tang mana dia duk rasa macam ada gangguan di leher dia ni, kerah leher dia ni, mai kita pegang. Bismillah, Allahumma rabban nas, kita baca, pegang, boleh. Nampak? Pasal itu kadang-kadang doktor depa pun cerita, dia kata kalau kita nak tahu doktor bohong dengan doktor betul ni, tuan-tuan tahu dah telinga tu dia panggil apa? Stetoskop. Kan? Teleskop yang tu. Ni stetoskop. Yang tu dia untuk tengok, untuk dengar paru-paru. Paru-paru kalau ada bunyi artinya ada jangkitan lah. Paru-paru kita ni kalau berbunyi dia ada jangkitan. So dia nak dengar jantung, dia nak dengar paru-paru, dia letak di sini. Mari doktor tu mungkin dia nak cah mahal kot, dia pitok tang kepala. Oi, dia kata penyakit ni berat. Muhung lah. Tak pernah lagi dalam ilmu perubatan ni pitih kepala guna stetoskop tu. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok pun dia tok tang paru-paru belakang. Dia nak dengar bunyi tu. Ada hi tak? Kalau ada bunyi tu hi, ada something wrong lah pada kita punya lung kita tu. Paru-paru kita tu. Itu function tu. Nak pakai tu bagi ketahuan. Ini pakai pitok tang telinga, pitok tang pungkok. Buat asyik nak pakai menatang tu apa? So ni kadang-kadang tuan-tuan. Tapi orang kita mau kalau tengok bubuh tu, itu yang cerita mana doktor mana yang berapa puluh kali duk rawat orang, tak tahu tengok doktor palsu. Kan? Nak pakai jadi doktor bukan payah, macam jadi ustaz bukan payah, selum ni sikit. Kan? Ustaz. Kan? Okey, al-fadil pula. Kan? Baik. So kita sambung. Tahu mana tadi? Nabi SAW ni kalau kita tengok, dia ada beberapa doa yang dia baca ketika dia menziarahi orang. Tuan-tuan, kadang-kadang kita jauh daripada sunnah, kita tak tahu kita nak baca apa. Nabi tadi dia baca Allahumma shfi Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad. Kita boleh habis sangat, kita tak tahu kita sebut doa tu. Ya Allah sembuhkanlah, nama sahabat kita tu kita sebut dia. Ataupun Nabi juga membaca dalam sebahagian riwayat, As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Bukan payah, pendek ya. 7 kali. Tulislah. Ingat. Balik saat ni nak jadi tok umur. Anak kita demam, batuk, koh. Bagi makan ubat apa tak lega, meh. Tok nak pegang dada. Tok pun pegang dada. Pegang. Pasal batuk ni daripada paru-paru. Pegang. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik arasy yang maha agung, supaya dia menyembuhkan engkau. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyak. As'alullahal azim 7 kali. Pendek tak? Tu Nabi baca. Pegang tempat yang sakit. Kemudian ada riwayat juga Nabi SAW baca, panjanglah sikit doa dia. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Hadis Bukhari Muslim. Yakni Nabi SAW meletakkan jari telunjuk, ni telunjuk kan, kena tanah, letak jari telunjuk di tanah, kemudian Nabi angkat. Nabi kata apa? Dengan nama Allah, berkat sebahagian tanah bumi kami, dengan sedikit air liur kami,
Semoga diberi kesembuhan kepada orang yang sakit di kalangan kami dengan izin Tuhan kami. Ini juga jampi yang Nabi baca. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Dengan berkat tanah kami, dengan berkat air liur sebahagian kami, semoga Allah menyembuhkan siapa yang sakit di kalangan kami. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini menunjukkan Nabi mengambil sedikit ayak liuk dia, kemudian dia calik ke tanah. Mula-mula dia calik ayak liuk dia calik ke tanah, lepas tu dia letak di tempat yang sakit. Tuan-tuan can do it the same thing. Mula-mula buat macam mana? Nombor satu, sebelum tuan-tuan nak calik tu, artikel dulu. Artikel tau, artikel. Cek dululah, calik pergi calik mai sekali lagi, COVID kau tu. Nak lega penyakit lain, boleh balak lain. Pertama tuan-tuan, calik ayat liuk. Khilaf di kalangan para ulama, adakah dia merujuk kepada ayat liuk Nabi saja ke ataupun ayat liuk orang lain? Tapi Nabi kata biriqati ba'dina, artinya bolehlah ayat liuk siapa pun. Terutama sekali ayat liuk orang-orang yang rajin baca Quran. Kalau kata tuan-tuan pipi, dia kata ni tu tengok sat cucu saya ni, dia kata mai. Awak jadi guru mana ni cucu ni? Dia 3 hari dah ni lemam tak mau nak lega. Dia pun ambil rokok gudang garam, selik di telinga. Dia selik yang tu boleh gudang garam. Macam mana yang liuk nak mujarab bisa rokok kan? Tak boleh. Ni orang-orang yang saleh boleh lah. Dia calik. Lepas dia calik tu, dia calik di tanah. Sebahagian ulama kata tanah tu tanah Madinah. Tak apalah. Sebahagian lagi kata tanah mana-mana pun tak apa. So dia calik, dia ayat liuk, calik di tanah. Bismillah. Dia bacalah. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yashfi saqimuna biizni rabbina. Pendek ya kan? Kemudian dia calik tang mana yang sakit. Sakit tang mana? Sakit tang tangan, calik. Ayak liuk yang bercampur dengan tanah tadi, calik. Banyak sebenarnya cara Nabi rawat ruqyah ni. Cuma kita kena ambil satu-satu, kemudian kita amal. Ada yang baca di ayat, ada baca di anggota, ada baca ayak liuk campur tanah, ada baca, semua boleh. Tapi saya tak boleh habaq semualah, tak boleh turun semua. Kan? Sekejap lagi tuan-tuan tak mai kat saya. Jadi saya habaq sikit-sikit saja. Boleh? Baik, kita sambung. Dia kata apa? Dia kata lepas Nabi mari melawat dia tu, dia pun habaq dekat Nabi. Dia kata, wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni Allah kurnia harta dan aku tidak mempunyai waris melainkan seorang anak perempuan. Ni masa itulah. Dan tuan-tuan kena ingat, dia sembuh dengan doa Nabi. Lepas tu umur dia panjang sampai 82 dan dia dikurniakan anak yang ramai. Ada anak mula masa ni anak perempuan dia, lepas tu dia boleh anak lelaki, dia boleh anak perempuan tambah. Anak lelaki 4 orang ke 5 orang tau, anak perempuan pun boleh tambah lagi. Artinya waris dia banyak lepas tu. Cuma masa tu dia ada anak seorang ya perempuan. Dia kata apa? Dia kata oleh kerana anak perempuan dia ni seorang, kata dia ada lebih apa semua ni, afatasaddaqu bi thulutsai mali. Tuan-tuan, siapa yang dia masa tu tak ada anak lelaki tau. Kalau siapa yang mengaji faraid, kita akan tengok orang yang tak ada anak lelaki, kalau waris dia anak perempuan sahaja, besar kemungkinan
faraid nanti akan ada lebihan. Siapa yang tak ada ni panjanglah, dia ada ashabul furu' perbincangan tu. Tapi yang tak ada waris, anak lelaki ni, memang kata dia tak akan habis. Sebab anak lelaki akan menghabiskan kan, bahagian yang ada. Jadi orang yang ada anak perempuan, waris perempuan semua yang tak ada anak lelaki ni, dia mungkin kena fikir macam mana, mungkin dia wasiat ke, dia hibah ke apa ke, kan? Mungkinlah. Tapi dia nak bagi tahu dia tak ada anak lelaki, dia ada anak perempuan seorang. So dia nak bagi semua, kata dia. Nabi kata tak boleh. Dia kata fasyatr. Okey, tak boleh, saya nak bagi separuh. Tak boleh. Fathuluth. Kalau tak boleh semua, setengah. Tak boleh setengah, 1 bahagian. 2 bahagian lagi tinggal kat anak perempuan. Nabi kata yang tu boleh. Azal tu. Sekejap lagi saya habis. Kalau dah boleh, macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Azal tu. Sekejap kita sambung sikit. Okey tuan-tuan, yang Sa'ad bin Abi Waqqas buat ini, yang inilah kita panggil sebagai wasiat, iaitu pemberian selepas daripada kematian. Di kalangan para ulama, mereka mengatakan bahawa hadis ini telah meletakkan hukum bahawa kadar wasiat tidak melebihi 1/3 dari keseluruhan harta yang kita tinggalkan. Dalam harta ni, nombor 1 faraid. Yang ni dia ada 1/6, 1/8, 1/2. Dia ada portion dia. Yang kedua, hibah. Hibah ialah pemberian kepada seseorang
yang tak ditentukan sesiapa pada kadar banyak mana. Hibah ni boleh bagi kat siapa-siapa, boleh bagi banyak mana. Apa beza hibah dengan wasiat? Hibah pemberian ketika hidup. Wasiat pemberian selepas mati. Dia tak abang balik tak? Ada apa ayah? Balik mai tak? Esok ikut aku pergi pejabat tanah. Aku nak kalih nama tanah dengan rumah ni, boh nama hang. Tak apa ke ayah? Sekali depa dia kata apa pula? Tak apa, pasal yang ni aku nak hadiah pergi kat hang, aku nak hibah. Boleh ke? Boleh. Aku tanya ada ustaz. Sah. Pasal dia bagi masa hidup. Dan anak-anak lain tak boleh nak kata apa. Pasal hak dia. Kalau dia nak bagi kat orang lain pun boleh. Dia nak bagi dekat siapa-siapa pun boleh. Tapi dia mesti bagi masa hidup lah. Okey. Tapi kalau dia nak bagi lepas mati, kat anak-anak dia yang waris dia ni, di sini tuan-tuan dengar bagi elok sikit. Kalau dia buat lagu saya kata tadi ni, tak ada masalah. Dia panggil anak dia balik, terus dia bagi. Yang ni dia panggil apa? Hibah. Bagilah banyak mana nak bagi pun, bagi semua pun tak apa. Last sekali dah bagi semua, anak dia pun kata, sekarang silakan keluar. Aku nak pergi mana? Sampai datang trafik lek Jawi tu, ambil kiri. Dalam berapa ratus meter ada rumah Tun Siti Hasmah Muhammad Ali. Rumah Tun Mahathir tak ada, Tun Siti Hasmah ada. Tapi duduk situ sengak-sengak. Anak dia jual dia. Tak apalah, okey. Tapi kalau dia nak bagi tu lepas mati, yang kita kata tadi apa dia lepas mati ni? Wasiat. Boleh tak wasiat pada waris? Majoriti ulama kata tak boleh kita bagi. Pasal apa? Pasal ada hadis tiada la wasiyah, tak ada wasiat pada waris. Tak ada wasiat pada waris. Artinya anak, isteri, suami, ibu yang ni waris tak boleh. Tetapi tuan-tuan, ada juga pandangan di kalangan ulama mazhab yang kata boleh wasiat pada waris dengan persetujuan waris lain. Ada. Artinya macam inilah. Aku nak wasiat rumah yang aku duduk ni, tanah yang ada ni, aku nak bagi dekat abang hampa. Lepas aku mati, aku nak serah dekat dia. Yang tu wasiat. Boleh tak boleh? Kena persetujuan waris-waris yang lain. Pasal apa? Pasal bila kita mati, harta rumah tu, tanah tu juga hak mereka. Tuan-tuan nampak? Anak tengah kata, saya tak setujulah. Lepas ayah mati nanti, kita faraid macam manalah hukum. Bagi ikut bahagian. Yang kedua kata, saya bukan tak setuju. Tapi kalau kita buat macam ni, macam lawan hukum. Hang jemaat pun tak pi, mai tang ni kira hukum pula. Tuan-tuan jangan main-main orang. Saya walaupun tak pi jemaat, tudung walaupun pakai lebih kurang, tapi bab-bab kata baik kita ikut hukum lagi selamat. Pasal apa? Pasal dia duduk nampak nak tak untung belah dia tu. Jadi kalau tak ada persetujuan waris, maka tak boleh wasiat pada waris. Cuma mari mutaakhirin, kemudian ni sikit depa buh satu nama hibah bersyarat. Yang ni panjang lah, nanti lain kali kita cerita. Tapi saya nak bagi tahunya, asalnya hibah dengan wasiat. Dah tak boleh wasiat dekat anak. Nak wasiat kat siapa? Wasiat dekat orang yang bukan waris.
Sebagai contoh, siapa dia? Anak yatim, anak angkat, cucu boleh. Pak dia mati, dia tak dapat harta pasal terdinding oleh pak menakan dia. Anak kita juga tapi mati awal, aksiden. Ada anak cucu, ada cucu kita kesian, kita wasiatlah kat depa. Pasal apa? Pasal depa tak dapat bahagian, tak ada bahagian pasal pak depa mati dulu. Boleh wasiat. Nampak? Okey. Jadi itu cerita wasiat. Kemudian Nabi tutup dengan hadis ni. Nabi kata apa? Nabi kata, engkau meninggalkan anak, cucu, keluargamu dalam keadaan mereka itu kaya. Maknanya kita tinggal harta pusaka ni banyak, mereka kaya dan mereka tidak menjadi miskin, tak perlu meminta-minta. Sebenarnya itu lebih baik kepada engkau daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Artinya hadis ni kempen supaya kita meninggalkan harta pusaka, supaya anak-anak kita tak miskin di kemudian hari. Ni Nabi suruh Agama ni cantik. Dia suruh kita sedekah, dia suruh kita wakaf. Jangan sampai mudarat diri kita. Ini Ustaz Pi, ada berapa haji? Ada 50,000. Saya ingat bagi semualah. Nak duk kira apa dunia ni, bukan kita nak tinggal, bukan kita nak bawa, nak tinggal ya. Betul lah. Sebelum nak tinggal tu nak makan juga 2-3 hari, mau bagi cerah. Dahulu saya orang kaya, sekarang saya miskin, papa kedana. Kan? Pasal itu agama kata apa? Bila kita bagi, jangan sampai, pertama, jangan sampai kita ni jadi kedekut macam tu. Yang kedua, jangan sampai tangan kita terbuka. Pertengahan. Cantik. Tuan-tuan nak sedekah. Tapi jangan sampai tak ada bahagian tuan-tuan dan ahli keluarga. Pasal itu Nabi kata, wabda biman ta'ul. Mulakan dengan keluarga. Barulah kemudian lebihan itu kepada orang lain. Sebab itu Nabi kata, sebab orang ni setengah orang ni tuan-tuan, ni yang Nabi habaq kat saat ni. Masalah orang kita, dia bila bagi dekat orang luar, belanja orang, dia berasa boleh pahala. Tapi bila dia bagi makan anak bini dia tak berasa boleh pahala. Yang ni tuan-tuan bahaya. Dia bagi orang makan, dia berasa dapat pahala. Tapi hak dia beli bagi anak bini dia tak rasa yang tu pahala. Yang Nabi kata apa? Apa sahaja kalau kita niat kerana Allah, semua dapat pahala. Walaupun pada anak isteri kita. Pasal itu antara perangkap iblis, apa dia? Dia boleh jamu belanja orang luar, tapi dia tak boleh jamu belanja kawan dia. Kawan dia pula. Di anak bini dia. Dia murah, dia ni pemurah dengan orang luar, tapi dia kedekut dengan anak bini dia. Yang ni tuan-tuan nama dia apa? Talbis iblis. Tipu daya iblis. Dia kata saya nak kumpul pahala, saya nak kejar pahala, pasal tu saya suka menderma. Ni anak bini hang lapak. Depa tak apa. Biar ajak susah yang ni tak betul. Tak betul. Sarang burung harga 3,000, anak nak bayar beli kasut RM30 pun tak bagi. Nampak tuan? Faham tak? Bokai mengai tu, road mesin mengai tu mahal tu. Bini nak beli makan apun balik cheese pun, bini teringin rian, leleh ayak liok lagu budak-budak. Dia tabang sedap rian. Makan apa mahal marah bini. Tengok esok dia pergi beli. Ni suami-suami yang ada hobi-hobi mahal ni, bukan salah. Tak salah nak ada hobi mahal, gerek mahal, mesin batang rod bokai tu mahal, tak apa.
tapi settle dulu anak bini. Bagi mereka makan sampai bini tu tak nak keluar pintu, tak celui. Kena keluar kot pintu belakang. Kena buka sliding door. Nak beli tayar gerek 40,000 pun tak apa. Ini motor mahal, hobi dia mahal. Hobi kami mahal. Gerek mahal, motor baik mahal. Kan? Beli handphone mahal. Tapi makan anak bini ikan kering kerak 2. Satu pagi, satu malam. Yang ni talbis iblis. Pasal itu Nabi kata apa? Nabi kata, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Apa sahaja yang kita bagi kerana Allah, walaupun kepada anak isteri kita, keluarga kita, tetap kita mendapat pahala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, hadis ni memberikan pencerahan, faedah, pengajaran kepada kita. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan dengan hadis yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.